Buletin Didik 29 April bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak sentiasa terbuka dan bersedia untuk memperluaskan projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar SARES ke sekolah-sekolah yang berada di luar grid bekalan elektrik negeri. Ia bagi membolehkan sekolah-sekolah terlibat yang sebelum ini bergantung dengan penggunaan generator bencana mendapat tenaga alternatif menerusi tenaga solar. Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Jolaihi Narawi berkata skim terbabit sebelum ini berjaya membantu kerajaan Sarawak untuk membekalkan elektrik ke kawasan pedalaman yang berada di luar grid bekalan elektrik sedia ada. Justru beliau percaya skim sama juga boleh digunakan untuk membekalkan elektrik ke sekolah-sekolah di pedalaman sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan set generator elektrik berkuasa diesel. Bagaimanapun untuk menjayakannya, ia memerlukan tindakan proaktif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia memandangkan kawasan sekolah-sekolah terlibat di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Yang penting ialah they must be proactive also. Apabila kita dapat bekalkan elektrik ataupun bekalan air di kawasan off-grid, they must reciprocate also lah. So sebab apabila nak buat internal wiring, internal piping dalam sekolah misalnya lah, memerlukan bajet juga. Jadi that part they must come in lah. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Kementerian Utiliti dan Komunikasi Sarawak di Kuching. Projek SARES mula diperkenalkan pada 2016 itu merupakan antara inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menyediakan kemudahan bekalan elektrik 24 jam kepada penduduk di kawasan luar bandar yang tidak tersambung dengan grid bekalan sedia ada susulan ketiadaan jalan perhubungan. Inisiatif terbabit, ujar beliau, berjaya membolehkan liputan bekalan elektrik di negeri berkenaan mencapai tahap 97.9% sehingga kini. Individu berusia 65 tahun ke atas, bayi dan kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah antara individu berisiko tinggi ketika cuaca panas melampau yang melanda negara kini. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan golongan berisiko turut membabitkan ibu hamil dan wanita menyusukan anak serta pengidap penyakit kronik termasuk darah tinggi, kencing manis dan penyakit pernafasan. Fenomena cuaca panas terbabit memberi kesan kepada kesihatan seperti boleh mengakibatkan strok haba apabila terdedah kepada keadaan itu secara berterusan. Selain itu, faktor pekerjaan turut perlu diberi perhatian terhadap risiko terdedah dengan cuaca panas. Menerusi infografik dikongsikan KKM, golongan berisiko itu termasuk pekerja yang terdedah kepada suhu panas seperti petani, buruh, pelombong dan peladang serta individu yang aktif, contohnya ahli sukan. Susulan itu, KKM menggariskan panduan mengurangkan pendedahan terhadap cuaca panas untuk mengurangkan kesan terhadap kesihatan. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap sebarang tanda-tanda awal strok haba. Oleh itu, langkah bagi mengurangkan pendedahan terhadap cuaca panas perlu diambil untuk mengurangkan kesan terhadap kesihatan. Rakyat berbilang bangsa dilihat teruja apabila dapat bertemu dan beramah mesra dengan Perdana Menteri di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani yang diadakan di Hotel Raya Alustar siang tadi. Ramai yang datang seawal pagi bagi mengelak tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Tentulah sono. Nak jumpa semualah. Yang penting tu nak tengoklah Perdana Menteri kita lah. Jumpa PM, tengok Sultan Kedah. Lepas tu main makan-makan, meneriakan suasana raya. Awal lah, pukul 9.30 macam tu. Majlis berlangsung selama 4 jam sehingga 2 petang. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan mencemar duli berangkat hadir ke majlis ini. Ia turut dihadiri barisan kepimpinan Kerajaan Perpaduan dan Menteri Besar Kedah. Walaupun sudah seminggu umat Islam menyambut Aidilfitri, ada juga yang tidak dapat menyambutnya bersama keluarga dan sanak saudara. Bagi mereka yang berteduh di pusat transit gelandangan PTG di Ibu Negara, Lebaran kali ini tetap diraikan bersama mereka yang mengalami nasib sama. Ini adalah tahun pertama Ahmad Aiman, 54 tahun, beraya di pusat transit gelandangan PTG. Mengakui jauh di sudut hatinya, Ahmad merindui suasana perayaan bersama ahli keluarga. Bagaimanapun kehadiran kenalan yang turut sama meraikan Syawal menjadi penawar di hati. Kalau ikut hari dua tadi pakcik dah, tadi pagi-pagi ya pakcik. Malam tadi pun pakcik dah hantar WhatsApp apa semua. Pagi tadi pun dah dia pun telefon cakap minta maaf apa semua kan. Memanglah rindu adik kan. Nah, memanglah kita, tapi alhamdulillah di sini kan. Itulah kita boleh kedatangan macam ni apa semua kan. Kita terubatlah sikit.
Demi membawa keceriaan kepada penghuni anjung kembara berkenaan, terdapat sebahagian badan bukan kerajaan NGO yang mengambil inisiatif berkongsi juadah raya bagi menambah keceriaan kepada mereka. Kita akan menyediakan makanan untuk hampir 200 pack. Okay? Ia termasuklah 2/3 daripada penghuni-penghuni di sini, dan selain itu kita juga menjemput penduduk-penduduk yang jatuh di bawah kategori B40 di sekitar Chowkit dan juga Kuala Lumpur untuk bersama-sama kami. Jelas terpancar kegembiraan apabila mereka turut diraih dengan persembahan dan menikmati juadah hari raya. Bertemu kembali. Apabila bercakap tentang pendidikan awal kanak-kanak, ramai memberi fokus lebih kepada prasekolah. Namun ada satu lagi cabang yang perlu diberi perhatian dan sama pentingnya, iaitu penjagaan bayi. Segmen Kejaya minggu ini mengupas lanjut tentang cabaran dan pengalaman seorang pengasas pusat jagaan harian khususnya penjagaan bayi. Mempunyai latar belakang yang jauh berbeza dari kejayanya, Yu Tian Tian, 49 tahun, sudah berkecimpung dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak selama 13 tahun. Menamatkan pengajian sarjana muda farmasi dari University of Nottingham, United Kingdom dan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari University of Southern Queensland, Australia, beliau mula menubuhkan pusat jagaan harian miliknya pada tahun 2010. Meskipun lebih berpengetahuan dalam bidang farmasi, ia bukanlah penghalang buatnya untuk membantu ibu bapa meringankan beban mereka mendidik serta menjaga anak-anak di samping memberi fokus kepada kejaya masing-masing. Actually, 13 years ago, I was looking for baby center or even a babysitter for my son. During that time, we couldn't find a professional childcare center, and what made me a bit sad was my babysitter actually asked me to stop breastfeeding. So as a medical professional, I was not ready for that. I was quite reluctant to stop breastfeeding. So by chance, I started a baby center with a team of registered nurses. So during that time, I actually thought that childcare center, infant care is actually medical care. So throughout the years, I started to learn that this industry belongs to early childhood care and education industry. Bercakap tentang pengendalian sebuah pusat jagaan kanak-kanak tersendiri, Tian mengakui pada awalnya amat sukar untuk membiasakan diri. Ini kerana segalanya perlu dilakukan sendiri bersama hanya beberapa orang pekerja pada ketika itu. So if you want to start the business, you have to be ready to do everything yourself. That means including you are the finance manager, you are the HR manager, you are the training manager, you are the operation manager, you are the trainer. So you are the marketing person, you are the sales person, you are the student affair person. So it's everything you have to do it by yourself. So as the founder or the pengusaha, operator of the business. So that is one major reason why I started in the last 13 years, right, develop a network. I call it the support system because it's very tough for one person to cover all areas. So the support system is built, then only you can see the center run, and then everybody, including the caregiver and myself, we have the work-life balance. Selain itu, antara cabaran utama yang dihadapi ialah kurangnya minat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, terutama penjagaan bayi. Jelas Tian, rata-rata pemikiran generasi baharu hanya tertumpu kepada prasekolah sebagai pilihan kerjaya dan ia semakin menjadi norma dalam kalangan golongan berkenaan. The third challenging things in this industry is finding the right person, the right educators. The young people, I actually don't blame them because it's rather long hour care. Staff has to be trained. It's challenging as a caregiver. The fourth challenge, I will presume that the general awareness by the public. The general awareness looking at early childhood industry, the child care, the baby care as a professional industry. Justru pelbagai usaha perlu dilakukan bagi meningkatkan pengetahuan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak secara keseluruhan sekaligus meningkatkan minat generasi baharu dalam bidang tersebut.
Universiti Malaysia Pahang UMP melakar satu usaha murni melalui pelancaran Kolej Kediaman berkonsepkan wakaf yang pertama di negara ini. Kolej Kediaman Mawadah yang mula dibina sejak 2017 kini siap sepenuhnya dan telah dibuka kepada pelajar termasuk untuk pengambilan pelajar baru September ini. Ia memiliki 110 bilik dan mampu menempatkan 220 pelajar dengan keutamaan asalnya kepada pelajar dalam kalangan keluarga asnaf. Projek pembangunan Kolej Mawadah di atas tapak seluas 0.8 hektar itu merupakan inisiatif bersama pengurusan universiti dan Majlis Ugama dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP bagi membantu mahasiswa yang berkeperluan dan mempunyai masalah keuangan. Kolej Kediaman ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan fasiliti, sokongan akademik, aktiviti sosial, kegiatan sukan dan kegiatan kebajikan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif UMP itu wajar dicontohi institusi pengajian tinggi IPT lain di negara ini. Tambah beliau, Kerajaan Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sedia membantu mana-mana IPT yang berhasrat untuk membangunkan penginapan wakaf seumpama itu. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Kolej Kediaman Mawadah UMP dan sambutan Aidilfitri peringkat universiti itu di UMP Kampus Pekan semalam. Ujar beliau, tidak semua pelajar dalam kalangan keluarga asnaf akan ditempatkan di kediaman itu. Sebaliknya, mereka juga dicadangkan diletakkan di kolej-kolej kediaman lain. Ini akan memberi peluang kepada pelajar terlibat bergaul dengan pelajar-pelajar lain. Mahasiswa yang akan atau telah mendiami kolej kediaman itu secara sukarela terlibat dalam wakaf tunai melalui yuran asrama. Tambah beliau, konsep Mawadah juga sejajar dengan pengamalan konsep kasih sayang dan mewujudkan suasana saling memahami dan saling menghargai di antara penghuninya. Selain membina jati diri pelajar dalam meningkatkan kemahiran kepimpinan dan kemahiran sosial serta memberikan pengalaman pembelajaran secara komprehensif. Biarpun seni wayang kulit tradisional semakin dilupakan, namun ia tidak menghalang dua beranak dari Johor Bahru terus berjuang bagi memastikan seni budaya warisan bangsa itu tidak ditelan arus masa. Wayang kulit purwo seni hiburan pementasan bayang yang dihasilkan daripada patung dan diperbuat daripada belulang sama ada sejenis kulit lembu atau kulit kambing. Ia berkembang di Jawa dan di sebelah timur semenanjung Malaysia. Menurut Tok Dalang Sapari Soekarno, 55 tahun, dia mula berkecimpung dalam seni wayang kulit daripada ayahnya yang juga seorang Tok Dalang terkenal di Johor. Beliau semakin aktif membuat persembahan sejak 2012. Kecintaan terhadap seni warisan itu mendorong Sapari mempelajari cara-cara menghasilkan patung wayang daripada kulit lembu atau kambing. Antara patung yang dihasilkan adalah Rama Wijaya dan Dewi Cinta, watak utama dalam wayang kulit purwo. Menurut Sapari, menghasilkan patung dari kulit mengambil masa beberapa hari dan ada juga sampai bertahun bergantung pada keunikan reka bentuknya. Saya memang berbesar hatilah, berharap sangat-sangat supaya warisan saya ni dapat disambung oleh generasi yang akan datang. Walaupun bukan anak saya, mungkin orang lain yang sudi untuk sama-sama menjaga warisan ni supaya tak hilang. Contohnya macam anak saya ni memang ada bakat. Sama macam saya sebenarnya tak ada bakat. Cuma orang tua saya seorang Tok Dalang. Jadi di hujung-hujung usia ni saya terfikir warisan ni nak dibuang ke mana. Itu yang pada 2014 saya nekat berhenti kerja. Saya cuba usahakan apa yang saya nak buat ni sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Hasrat Sapari agar seni warisan itu tidak hilang ditelan zaman menjadi kenyataan apabila anaknya Alia Sarah 20 tahun menunjukkan minat mendalam bagi mempelajari seni wayang kulit purwo sejak 2017. Anak bongsu daripada 4 beradik ini mempunyai keyakinan yang tinggi apabila berjaya membuat persembahan termasuk di peringkat antarabangsa. Saya tengok pada zaman sekarang wayang kulit semakin pupus. So saya sebagai orang muda akan teruskan dalam bidang ni lah, wayang kulit. Sekarang ikut bantu ayah? Ya betul, saya bantu ayah saya. So, saya akan, insyaAllah satu hari saya akan jadi pelapis yang ke-4. Mudah tak nak buat benda ni? Mudah, senang. Sebab dalam kemahiran kita minat kita. So tak sama dengan orang lain lah. Kejayaan anak muda ini membuka jalan dalam membantu generasi pewaris lain di Johor untuk mengenali seni warisan bangsa Melayu Jawa.
Seorang murid 13 tahun berjaya menyelamatkan rakan-rakannya serta pemandu bas sekolah yang dinaiki mereka daripada kemalangan apabila pemandu bas terbabit tiba-tiba jatuh sakit. Insiden dirakam kamera keselamatan ketika bas yang membawa 70 murid ini dalam perjalanan ke sebuah sekolah di Michigan, Amerika Syarikat. Ketika kejadian, pemandu bas terbabit sempat memberitahu dia merasa kurang sihat dan hampir pingsan ketika sedang memandu. Dylan Reeves, 13 tahun kemudian meluru ke hadapan dan mengawal kenderaan terbabit sambil menekan brek. Dia kemudian meminta rakannya menghubungi talian kecemasan. Orang ramai yang kebetulan berada di lokasi kejadian turut membantu murid-murid lain keluar daripada bas. Novel Harry Potter edisi pertama dijual pada harga $225,500 atau lebih sejuta ringgit di pameran buku antik antarabangsa ke-63 di New York, Amerika Syarikat. Selain itu, pelbagai lagi barangan yang jarang ditemui dari seluruh dunia termasuk gambar, peta dan manuskrip turut dijual. Pada tahun ini, barang yang paling mahal dijual bukan dicetak di atas kertas tetapi di atas cebisan kulit haiwan. Peta Rex Ptolemys ini dibuat pada tahun 1360 dan kini dijual pada harga $7.5 juta atau lebih 33 juta ringgit. Antara yang turut mencuri tumpuan adalah novel edisi pertama J.K. Rowling ini, Harry Potter and the Philosopher's Stone. So in 1997, this book sold for about $18 US, and I really wish that I had bought it then and kept it until now. But my customer purchased this copy in 2017 for $60,000. So that's a huge price increase from just a few years ago until now. So $60,000 and now it's $225,000. Tambahnya ini kerana hanya terdapat 500 naskah yang dicetak dengan 300 daripadanya dihantar ke perpustakaan. Tahun ini, 190 peniaga dari 17 negara mengambil bahagian dalam pesta buku berkenaan. Sementara itu, ribuan penduduk menghadiri pesta buku selama 72 jam tanpa henti yang diadakan di ibu negara Konarki, Guinea. Ia sebahagian usaha mempromosikan budaya celik huruf di negara yang lebih separuh penduduknya buta huruf. Festival edisi ke-15 ini menghiburkan ramai penulis, penerbit dan pembaca buku dari negara Afrika Barat dan seluruh benua Afrika. Meskipun mempunyai kadar celik huruf yang rendah, Guinea mempunyai warisan sastra yang kaya dengan banyak syarikat penerbitan. Kebanyakannya bagaimanapun bergelut untuk mendapatkan dana untuk menjalankan perniagaan yang besar. Sukan. Kejohanan olahraga terbuka Singapura yang berakhir semalam menampilkan pencapaian yang mengagumkan barisan atlet negara apabila membawa pulang 13 pingat emas. Paling hangat diperkatakan sumbangan pingat emas menerusi pelari kuartet 4x100 wanita. Pada acara akhir yang dilangsungkan di Stadium Nasional Singapura, hanya 3 kuartet mengambil bahagian menyaksikan Malaysia di cabar Singapura dan Thailand. Larian Malaysia yang dimulakan Azri Nabila Alias yang bermula di lorong paling luar tampak bergelut di cabar 2 pelari lawan. Singapura mula menguasai perlumbaan ketika baton diambil alih pelari kedua negara Zaidatul Husni Zulkifli. Namun saingan terus diberikan Nur Afrina Muhammad Rizal selaku pelari ketiga. Ketika tuan rumah dilihat hampir pasti meraih pingat emas, larian cukup mantap ditampilkan pelari terakhir negara Nur Aisyah Rufina Aling. Nur Aisyah berjaya memintas pelari tuan rumah hanya beberapa meter ke garisan penamat untuk emas milik Malaysia dengan kepantasan 45.70 saat. Singapura terpaksa berpuas hati untuk pingat perak 45.80 saat, manakala Thailand ketiga 46.06 saat. Catatan terbaik yang dicipta kuartet 4x100 meter wanita negara sebelum ini pada kejohanan terbuka Malaysia iaitu 45.75 saat. Terbuka Singapura adalah medan terakhir buat atlet olahraga negara untuk memperbaiki pencapaian masing-masing sebelum mereka berlepas ke Sukan Si Kemboja yang akan membuka tirai 3 Mei ini. Ke aksi bola sepak Liga Super, kepuasan buat Seri Pahang selepas meniti perlawanan ke-10 malam semalam. Selain mengekalkan rekod tanpa kalah, skuad bimbingan Fandi Ahmad itu turut meleburkan rekod kebal Terengganu FC di gelanggang sendiri. Dan lebih manis, kemenangan 2-1 pada pertarungan derby Pantai Timur itu membolehkan Seri Pahang melonjak ke tangga ketiga Liga. Kesungguhan Terengganu FC mengakhiri rekod tanpa kalah Seri Pahang dibuktikan dengan percubaan awal penyerang import Ivan Mahmud, namun penjaga gol pelawat Izham Tarmizi Roslan lebih bersedia. Serangan balas Pahang turut mencemaskan tuan rumah, umpanan cantik ke Pashirvan bagaimanapun gagal disudahkan Zuhair Aizat.
Minit ke-31, gawang tuan rumah bocor juga. Susulan sepakan percuma Stefano Bruno, keadaan kelam kabut di dalam kotak penalti bijak dimanfaatkan Sherman. Terengganu pantas bertindak balas, namun maut sekali lagi hampa apabila usaha penyerang Croatia itu sekali lagi dihalang Izham Parmizi. Begitupun minit ke-39, Mahmud berjaya juga menewaskan Izham untuk gol penyamaan Terengganu FC susulan hantaran Adisak Kraison. Serangan balas Pahang sejurus kemudian memerangkap benteng tuan rumah, namun penjaga gol Suhaimi Hussein tangkas menyelamatkan tandukan Sherman. Giliran Terengganu menguasai asakan, namun jelas Izham berada pada prestasi terbaiknya menggagalkan asakan bertali arus tuan rumah. Dan pada minit ke-68 ketika Terengganu rancak menyerang, pemain tengah kebangsaan Nur Azam Aziz menjaringkan gol kemenangan Pahang menerusi percubaan jarak jauh. Hasrat Terengganu berkongsi mata terus digagalkan ketangkasan Izham yang menafikan tandukan Mahmud pada lewat permainan. Sementara itu, Kedah FC bangkit daripada 2 kekalahan berturut-turut apabila mengalahkan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Faroy. Kedah di depan pada minit ke-30 hasil tandukan William Lira yang menyempurnakan sepakan sudut litak. Begitupun kegembiraan Kedah tidak lama. Percubaan jauh Zainal Abidin Jamil 5 minit kemudian mengelirukan pertahanan pelawan untuk kedudukan 1-1. Selepas rehat perlawanan tambah rancak, Lira membuktikan bisa tandukannya apabila menjaringkan gol kemenangan Kedah pada minit ke-72 sekali lagi hasil hantaran litak. Turut gagal memanfaatkan kelebihan bermain di tempat sendiri di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru Kelantan FC. Meskipun mendahului Perak FC pada minit ke-14, menerusi penyerang import Gambia kelahiran Sepanyol Nuh Amaro, Kelantan gagal meneruskan penguasaan. Sebaliknya, pada minit ke-35, pelawat menyamakan kedudukan selepas ketua pasukan tuan rumah Yusri Yuhasmadi tertampan bola ke gawang sendiri. Pada minit akhir babak pertama, giliran Perak di depan menerusi percubaan jarak jauh pemain import dari Argentina Luciano Guachochia. Perak yang dibimbing Datuk Lee Tiong King mengukuhkan kedudukan apabila Cik Suhairi Cik Halim menjaringkan gol ketiga pada minit ke-69. Ketinggalan 2 gol, Kelantan cuba bangkit namun cuma berupaya merapatkan kedudukan 2-3 menerusi jaringan lewat permainan Nur Syamil Abdul Ghani. Kemeriahan Festival Belon Udara Panas di Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarushdie Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.